Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi keizinan dan memberi nikmat-nikmat yang kita perolehi. Alhamdulillah, yang tidak mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari surah yang ke-87, iaitu surah Al-A'la. Surah yang diturunkan di Mekah, mengandungi 19 ayat. Wa qala Ad-Dhahhak mengatakan surah ini madaniyah. Surah ini dinamakan surah Al-A'la kerana dalam ayat yang pertama ada perkataan Al-A'la, iaitu yang maha tinggi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha li kathrati mashtamalat alaihi min al-ulum wal khairat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam amat suka surah Al-A'la kerana li kathrati mashtamalat alaihi, kerana di dalam surah Al-A'la ini mengandungi banyak daripada al-ulum, maklumat-maklumat, ilmu-ilmu, wal khairat, dan perkara yang baik, kebaikan-kebaikan. Wa fil hadis, di dalam satu hadis, sa'alat Aisyah, telah bertanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sesuatu yang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat witir. Maksudnya surah-surah yang Nabi baca dalam bacaan solat witir. Qalat, berkata ia Aisyah, kana yaqra'u fil ula, Nabi baca dalam ayat rakaat yang pertama. Rakaat pertama witir, Sabbihisma rabbikal a'la. Betul lah kita duduk buat solat witir, kalau imam baca Sabbihis pada rakaat pertama. Biasa kita solat witir dengan imam ni ketika bulan puasa, ketika selepas daripada kita solat tarawih, imam baca Sabbihis pada rakaat pertama solat witir. Sama dengan Nabi buat. Wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat ketiga, wa fi tsalisah, pada rakaat ketiga, rakaat terakhir tu, Qul huwallahu wal mu'awwidhatain. Baca qul huwallah
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sama Sayyidatuna Aisyah sebut Nabi buat macam itulah. Jadi insya-Allah kita boleh ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan solat witir, tak tinggal bacaan Sabbihis ni, surah Al-A'la. Dan dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, kenapa kamu tidak solat dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la serta wal laili idza yaghsha wasyamsi waduhaha? Nabi tanya Mu'adz bin Jabal, maksudnya apa? Maksudnya Nabi menyarankan kepada Mu'adz bin Jabal selalulah baca surah ni, Sabbihisma rabbikal a'la ni, wal laili idza yaghsha wasyamsi waduhaha, selalulah baca. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi dari Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Sabbihis dan hal ataka hadithul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah dengan surah Al-A'la ini pada solat 2 hari raya, semaya 2 hari raya, semaya 2 hari raya, raya haji, raya puasa, dan pada hari Jumaat. Sabbihis marabbikal a'la dulu, lepas tu barulah surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apabila kedua-dua hari tersebut jatuh pada hari yang sama, baginda membaca kedua-dua surah ini. Baik, hadis riwayat Imam Ahmad dan Sayyidina Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat suka membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau imam-imam boleh letak dalam diri dia suka, minat baca Sabbihis ni, maka dia telah ambil di antara kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah lah kita semua ni ingat, kita ingat. Jadi kalau boleh jaga-jaga sekali kita baca Sabbihis. Baik semaya subuhnya boleh. Subuh ni waktu dia ni kita tengok kebiasaan di satu-satu masjid. Di satu-satu masjid ada yang jemaah ni dia suka baca panjang, maka imam teruslah baca panjang. Ada masjid ni dia tak suka imam baca panjang, majoriti jemaah tak suka, maka imam bacalah pendek. Tengok kepada jemaah. Bagaimana kita nak menilai? Kita boleh tanya makmum, suka kau tidak ambil baca surah panjang-panjang ni? Kalau boleh akak tanya. Dan kalau boleh kita tengok jemaah tu ramai, maka boleh jadi kita tak payah tanya, kita boleh faham dah situ. Tetapi kalau jemaah ni makin kurang, mungkin dengan sebab kita baca panjang sangat, tu terpulang kepada orang panggil pick up tu email. Tu email ni dia kena main peranan, orang panggil kena tengok juga perkembangan. Tapi bagi hamba dah di masjid ni, hok tu email baca ni, kira hok panjang tu hamba suka dah. Suka sebab kita ni jauh, mana kita sapa tu, ya alhamdulillah. Orang panggil belai-belai tak email baca panjang tu, dia duk tunggu jemaah-jemaah, hok mana hak agak-agak lewat sikit. Baik, insya-Allah seperti biasa kita akan baca surah Al-A'la yang maha tinggi. Al-A'la yang maha tinggi. Sifat bagi Rabbika, Rabbika Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ada lebih tu tadi tu صحف إبراهيم وموسى di sini ni tepat dia panggil tepat yang lama dia baca salah di ujung tu. Bagaimana dia baca? Dia ambil dengan kelajuan dengan kelajuan biasa sebab dia nak berhenti. Inna wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lebih mutu satu lebih. Situ salah mat asli ataupun mat tabi'i salah. Walaupun kita imam kita nak rokok tu, maka kita kena jaga juga. Maka kita belakang ni
kita duduk belakang ni, kita yang pandai tajwid, bukan pandai, maknanya reti ngaji lebih kurang. Jadi akan terganggu kekhusyukan bila imam baca salah dari sudut tajwid fasahah ni. Sebab itu imam ni dia kena belajar, dia kena mengaji, kena kemah tajwid. Tambah-tambah di ujung ni, hok mau elok-elok, hok molek-molek dah dia baca, tiba-tiba di ujung ni kenapa dia baca begitu? Hok molek-molek dah atas ni. Sebab nak wakaf ke tak nak wakaf ke, kena baca tepat betul dengan hukum tajwid. Inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Rokok lah. Jangan duduk sebab nak berhenti kita pun jadi tak tally. Depan okey, belakang tak tally, tak match. Hukum tajwid salah di belakang ni. Jadi terganggulah bagi mereka yang tahu hukum, dia panggil terganggu kekhusyukan tu. Baik, hamba rasa tempat-tempat yang hamba nak buat peringatan sahaja. Yang lain-lain ni rasa-rasa dah alhamdulillah lah. Cumanya di ujung ni setiap ayat ni, sabbihisma rabbikal a'la, 2 harakat je. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, 2 harakat je. Walladhi tu boleh pilih 2, 4, 6. Walladhi akhrajal mar'a, tu ambil 2. Walladhi akhrajal mar'a, 4. Walladhi akhrajal mar'a, tu ambil 6. Jadi di ujung ni 2 harakat sahaja, kecuali bila kita nak sambung. Contoh ayat yang ke-6 dengan 7. Sanuqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Itu sebab hamba nak sambung. Tansa tu kita boleh baca 2, 4, 6. Kerana apa? Dia ni mak jaiz mufasil. Tetapi bila tidak ada tempat macam ni, maka kita baca 2 harakat. Baik, di ayat yang ke, tuan-tuan tengok ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ad-dunya. Kalau ikut kita belajar, nun mati bertemu dengan ya, patutnya kena dengung idgham ma'lunah. Tetapi ini terkecuali sebab dia berada dalam satu kalimah, tidak termasuk dalam hukum tersebut. Sepatutnya dunia, tapi tak jadi hukum tu, tak jadi idgham ma'lunah. Kerana 4 perkataan yang ada dalam Al-Quranul Karim tak jadi hukum yang kita belajar tadi, sebab dia satu kalimah. Ad-dunya, dunya, bunyan, sinwan, qinwan. 4 ni. Dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Jangan baca dunya, qinwan, sinwan, bunyan. Salah. Kita memang kita belajar dan mati bertemu dengan ya. Dengunglah. Ini kau maklum lah. Dunia, tapi tidak, dia tidak termasuk dalam hukum tersebut kerana dia dalam satu perkataan, satu kalimah. Jadi ada 4 perkataan ini dalam Quran: dunia, bunyan, sinwan, qinwan. Ini yang mau asal tuan-tuan ingatlah. Dan pada ayat yang ke-9, fadzakir, ronipis, fadzakir
Fadzakir in nafa'atiz zikra. Fadzakir ra nipis, lepas tu dengung. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Zikra. Fadzakir ra nipis dulu. Inna tu dengung. Nun mati bertemu dengan nun. Apa dia? Nama hukum idgham ma'al gunnah. Inna fa'atiz zikra. Tempat tu ya, tempat lain tu berasa ayat yang ke-17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Khairu tu nombor khairu wa abqa. Lepas tu yang lain tu berasa tak ada masalah lah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Qada sama dengan atas tadi. Rabbikal a'la khalaqa fasawwa qaddara fahada akhrajal mar'a. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Tu qada dia. Jangan di ujung ni, atas tu elok lah. Rabbikal a'la khalaqa fasawwa qaddara fahada fala tansa. Bawah muakhir sekali. Bila dia ujung ni, Suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, salah selalu kan. Salah. Itu peringatan lah. Peringatan untuk kita. Kadang-kadang kita jadi imam. Bila kita jadi imam, kita kena berhati-hati. Dan imam-imam pun nak kena berhati-hati lah. Bila nak jadi imam ni, banyak kita nak kena belajar. Nak kena belajar. Sebab itulah bila nak jadi imam, dia kena diuji. Maik panggil, demo nak jadi tu imam apa? Mari interview dulu. Tahu nak test demo, tanya bab fiqh, bab pembacaan, tanya lebih kurang, tanya go tu, tanya go ni. Hak dulu ada tanya, tidak semua tanya sikit ya. Tapi bila praktikal, ada go tu, ada go ni. Kena baikilah, insya-Allah. Pakat-pakat kita, kalau boleh kita duduk belakang tu email ni. Kalau tu email ada buat salah, kita dengan cara hikmah panggil tu email, royak tu email ada sini sikit je, boleh baiki. Royak molek. Kita tu email ni, kita nak pakai lama dia. Nikah dengan panggil dia, nak sembahyang hajat apa dengan dia, ada masalah dengan dia. Jadi kita nak pakai, jangan buat kursi kodai. Baru ni ada di sebuah masjid musim PKP, dia nak tapal tu email. Pendek umur dia panggil ni. Nak tapal tu email, apa masalah nak tapal tu email? Backing dah. Backing dah demo, nak tapal tu email. Ada sebuah masjid, tu email ni cerita pada apa? Dia kata ustaz masjid kita ni orang backing, orang pongo musim PKP baru ni. Tu email nak kena tapal. Sebab apa? Sebab tu email cerita kepada makmum, kita ada hak bilangnya yang telah ditentukan, boleh hadir. Marah, dia nak mari juga, masalah lah. Jadi ada tu email yang kena tukar, tidak duduk di masjid. Sebab apa? Sebab makmum. Hamba tak sebut nama lah tu email. Kesian lah tu email. Tu email maklum dah, umum dah. Kita kehadiran majlis tetapkan setakat ni. Kalau tidak, kenalah tindakan. Pakak mari juga. Nah, akhir sekali tu email ni kena panggil.
Bila tak iman ni kena panggil, tak iman ni tak boleh duduk di masjid, duduk di lain. Kesianlah tak iman ni. Allah Akbar. Jadi kita sebagai orang panggil ahli qaryah ni kena memahami dan bekerjasama dengan tak iman, insya-Allah. Barulah kampung kita ni baik. Insya-Allah. Baik. Tuan-tuan semua, tafsiran ayat kita nak baca sikitlah, tafsir dan juga tadabbur makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat tak ada ni ketujuh. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah SWT ajar Nabi kita supaya sabbih. Sabbih ni maksudnya bertasbihlah kamu wahai Muhammad. Ismi rabbika, akan Tuhan kamu, nama Tuhan kamu, akan nama Tuhan kamu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Sifat kurang, kekurangan, kelemahan tak ada pada Allah. Yang lemah ni, khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan kita manusia ini lemah. Tidak semua ilmu kita tahu, kita pandai, tak semua. Sikit saja. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah air laut itu dijadikan sebagai dakwah untuk menulis ilmu Allah, nescaya kering air laut, tapi ilmu Allah tak habis nak tulis. Banyaknya ilmu Allah ni. Maka Allah ni tidak ada sifat kurang. Sebab itu dah tasbihlah Muhammad akan Tuhan, akan nama Tuhan kamu yang maha tinggi, iaitu maha tinggi bukan duduknya tinggi, tetapi tinggi maksudnya maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Allah Ta'ala tidak berjihad, tidak di atas, di bawah, di tengah, di kiri, kanan, tidak berjihad, tidak berpihak. Jadi tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala duduk di atas langit. Tak boleh. Itu dia panggil ayat mutasyabihat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertempat. Ni pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu kita mudah selamat. Kita tidak terjemah. Itu selamat. Selamat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita tak terjemah Allah itu berada di atas arasy. Kita tak terjemah selamat. Karena bila kita terjemah Allah berada di atas arasy, bermakna Allah memerlukan tempat untuk berada. Sedangkan Allah ini dia khaliq, dia tidak makhluk. Maka tak kena kalau kita kata Allah itu berada di arasy. Jadi selamat kita tak terjemah. Dia panggil ulama salaf. Ulama salaf dia tidak terjemah. Dan kalau kita terjemah Allah berada di atas arasy, itu kita sudah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, perlu kepada tempat. Tuan-tuan duduk sekarang ni, duduk di atas tempat, duduk atas kursi, memakai ruang sebanyak berapa sentimeter ni? Berapa ni? Jarak ambo kena ada ni. Ambo makan ruang. Maka Allah Ta'ala tidak suka kita memakan ruang, perlu kepada tempat. Maka tuan-tuan semua berhati-hati, berhati-hati dengan penafsiran yang mengatakan Allah SWT berada di arasy. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dalam surah Al-Imran ni. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap
apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Jadi kita ni dia panggil ayat sokongnya sajalah, ada cerita-cerita di atas. Maka kita ni Allah Ta'ala ajar kita supaya kita ni dalam hidup kita banyakkah kita tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak tasbih, terutamanya selepas daripada kita semaya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Tasbih dulu. Tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan di antara, dia panggil antara amalan-amalan ahli syurga di dalam syurga, bila mereka masuk syurga, dia panggil zikir-zikir yang dia panggil dikenali sebagai zikir tasbih ini, mengagungkan Allah, membersihkan Allah daripada kesyirikan. Subhanallah, maha suci Allah ni, dia panggil di antara zikir-zikir yang masih dialunkan oleh ahli syurga. Wa yulhimuna tasbih, mereka mari orang panggil ilham. Wa yulhimuna, mereka mari ilham, nak rasa nak tasbih pada Allah Ta'ala ketika duduk dalam syurga. Semaya tak payah dah, tak payah semaya dah, puasa tak payah dah, tapi amalan tasbih ni ahli syurga masih maintain. Jadi kita ni tuan-tuan semua, harapan kita amat tinggi, terlalu amat mengharap supaya Allah SWT masukkan kita dalam syurga. Jadi banyakkanlah kita ni tasbih pada Allah, kerana Allah SWT suka kita tasbih kepada Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bila tengok bukit buka gunung ganai langit bumi ni, Subhanallah, hebatnya Allah, Subhanallah. Tengok manusia, Subhanallah. Tengok daun kayu, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Banyakkan mulut kita tasbih pada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT ajar kepada Nabi kita, sabbih isma rabbikal a'la. Jadi insyaAllah kita akan sambung alladhi khalaqa fasawwa. InsyaAllah kita sambung esok. Jadi tuan-tuan semua, berasa sekadar dulu untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang kedua esok hari insyaAllah. Jadi ambo asas sekadar dulu, dan ambo ucap terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, bila kita belajar, Allah dah janji Allah nak angkat kedudukan, nak bagi pahala, kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala akan angkat kedudukan di antara yang pertama beriman, walladhina utul ilma, dan Allah Ta'ala nak bagi angkat kedudukan darajat tadi kepada orang yang ada ilmu. Ada ilmu. Kita nak mengaji ni tu jadi lambat sikit, boleh baca ayat terjemah terus tu boleh, tetapi kita nak faham lagi, maka lambat sedikitlah kita mengaji. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekolah tu dulu, kita sambung esok. Ambo ucap terima kasih semua yang hadir. Semoga kehadiran kita ini dikira amal ibadah insya-Allah yang diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.